Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur. Kita berjumpa sekali lagi di dalam program Dialog TVS. Dan sekali lagi anda bersama dengan saya Najib Imran dan rakan setugas. Dan saya Khairunisa Kasnun. Pastinya seperti yang apa Najib maklumkan awal tadi, pada kali ini pastinya setiap minggu kita membawakan topik-topik yang istimewa khusus untuk kita bincangkan di pentas diskusi anda ini. Dan pada minggu ini kita membawakan integriti sejauh mana ketulusan dinilai. Dan pastinya apabila kita berbicara soal integriti ini Najib, dan pastinya yang selayaknya untuk kita berbual istimewa pada kali ini, kita bawakan kepada anda Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Tan Sri Azam Baki. Terima kasih Tan Sri kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Dialog TVS, Tan Sri. Kebetulan Tan Sri ada di Kuching. Betul. Berjaya kita untuk memancing untuk bersama dengan Dialog TVS pada hari ini, Nisha. Ya. Okey Tan Sri, kita terus saja pada soalan Tan Sri. Integriti sejauh mana ketulusan dinilai daripada pihak SPRM sendiri. Bagaimana SPRM menilai integriti itu pada setiap individu, pihak dan golongan yang besar, Tan Sri? Yang golongan yang besar? Ya. Okey, Puan Nisa, Cik Nisa Puan Nisa. Puan Nisa. Jadi bila bercakap pasal integriti ini ialah peradaban seseorang ataupun kelakuan seseorang. Pengalaman kami SPRM bila bercakap pasal integriti ini terutama sekali yang melibatkan penjawat awam lah. Saya lebih tekankan integriti di penjawat awam daripada bercakap tentang integriti di kalangan rakyat biasa. Kerana itu satu persoalan yang lain. Kerana dulu pernah ada program ataupun projek khas di bawah Institut Integriti Malaysia IIM berhubung dengan integriti di kalangan rakyat Malaysia. Tapi bagi pada SPRM kita lebih fokus daripada dulu hingga sekarang pun integriti di kalangan penjawat awam. Sebab itu bila bercakap tentang integriti ini ialah satu perkara yang perlu dimonitor, perlu diperhatikan dan perlu dipertingkatkan dan tidak ada kompromi di sini. Bila kerajaan melancarkan tentang isu tentang tata kelola, dia bercakap tentang integriti. Tata kelola dalam bahasa Inggerisnya menyebut tentang governance. Peraturan, sistem yang perlu dipatuhi. Sistem tu tidak akan berjalan dengan baik. Kerana pelaksananya adalah manusia yang mempunyai kuasa. Kalau manusia yang mempunyai kuasa tu tidak amanah, mereka seorang yang salah guna kuasa, maka buatlah apa pun sistem dan prosedur, maka sistem dan prosedur tu dilanggar oleh manusia yang tidak ada dalam dirinya sifat integriti. Dia tendensinya untuk kecenderungannya untuk menyalahguna kuasa, melakukan rasuah, sentiasa ada dalam diri mereka ni. Dan maka buat apa pun tak akan berlaku. Sebab itu berdasarkan pengalaman kita, isu integriti ni dia bertitik tolak ni daripada sistem. Saya boleh share di sini sebagai contoh. Tahun 2003 di mana Universiti Kebangsaan Malaysia telah diminta membuat survey di kalangan mahasiswa oleh BPR ketika itu, survey tentang antaranya ialah bertanyakan tentang pandangan mereka tentang rasuah. 30% daripada mereka mengatakan mereka sanggup mengambil rasuah sekiranya diberi peluang. Ini batch 2003 ni, saya boleh golongkan batch tahun 1998 lah ke 2003. Dan ada yang kemudian dia graduate 2004, 2005 dan sebagainya. Mereka semua ni dalam market kita sekarang. Mereka adalah penjawat awam. Mereka adalah politician. Yang sekarang ini. Mereka juga adalah ahli perniagaan. Termasuk juga mereka adalah penyelaya. Jadi mereka-mereka di sekarang ni berada dalam pasaran. Betul. Yang mana tahap integritinya pada tahun 2003 adalah pada tahap yang membimbangkan. Jadi bayangkan dalam rekod kami. Dulu saya pernah keluarkan statistik itu, tapi tak apa. Rekod kami menunjukkan kebanyakan yang kita siasat adalah daripada golongan yang memegang kuasa petampuk pentadbiran dan sebagainya. Tak kira mereka siapa pun dalam golongan ni. Jadi menjadi tanggungjawab kita semua, of course lah kita SPRM, untuk meningkatkan dan bagi cari jalan bagaimana atau mekanisme yang bagaimana untuk meningkatkan integriti di kalangan penjawat awam. Sebab itu pada tahun 2024 ini akan dilancarkan National Anti-Corruption Strategy, NACS, yang mana merupakan pelan anti rasuah yang baru
mengganti yang lama. Yang lama dulu 2019 ke 2023 itu dah berakhir, di mana dinamakan National Anti-Corruption Plan. Dah berakhir. Di tahun 2024 ni, insya-Allah kerajaan yang di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan National Anti-Corruption Strategy ataupun lebih kurang plan anti rasuah yang baru, strategi yang baru bagi kita menangani isu tata kelola atau governance dan juga integriti di kalangan penjawat awam di negara kita. Baik, Tan Sri. Tan Sri bercakap berkenaan dengan pengelolaan program-program baru. Tapi saya kira ini bukan perkara baru, Tan Sri, ya. Dan sebelum ini pernah dikelolakan program-program seumpamanya. Mungkin apa perbezaannya ataupun sejauh mana keyakinan Tan Sri ini berkenaan World Bank pernah buat pelaksanaan satu laporan pada tahun 2021 tak silap saya, memberi ulasan dalam buku report mereka bahawa perkara proses yang 10 tahun lepas yang dikira relevan ketika itu, selepas tu tak relevan dah. Terutama sekali isu-isu berkaitan dengan procurement. Kita sekarang memang ada procurement proses yang diamalkan oleh semua di peringkat federal dan juga state. Sebenarnya federal dan state tak jauh. Memang hampir samalah. Negara state dia menerima pakai atau absorb tata cara kewangan yang diperkenalkan daripada ibu pejabat, daripada MOF dan sebagainya. Dan ini adalah isu-isu tata kelola atau governance yang perlu dilihat oleh semua pihak, terutama sekali SPRM. Kami dengan MOF sedang melihat kepada tata kelola dalam pemberian projek-projek kepada syarikat-syarikat ini sebab kita nak mengurangkan ketirisan. Manusia ni, Najib, bukan mudah. Kalau katakan saya punya pandangan mungkin yang lebih kontroversial. Ada orang kata kita kena wujudkan budaya supaya menggalakkan mereka punya budaya sihat, budaya integriti dan sebagainya. Saya betul. Tetapi untuk mengawal manusia kita kena ada undang-undang, kena ada prosedur, kena ada kawalan. Yang ni kena ada dulu. Baru wujud budaya. Budaya pada saya tidak akan wujud sekiranya undang-undang proses tu tidak betul. Ataupun proses tu kena lama dah. So we need to do reform, law reform, procedure reform dalam hal ini, di mana semua agensi kerajaan yang berkaitan, yang melihat kepada sistem dan prosedur yang dah lapuk, dah lama tu perlu diperbarui. Tak boleh sama dah. Sebagai contohlah, saya baru ini baru peringkat perbincangan. Pemberian terus 50,000 sekarang masih lagi sama nilainya sejak tahun 90-an. sama, ya. Sama. Sedangkan nilai wang katalah awal tahun 2000 ke 2023, 23 tahun nilainya tak sama. Kontraktor dia hanya, kalau kata kerja civil, dia hanya dapat 15% saja keuntungan. Itu maksimum. Bayangkan kalau 50,000, dia punya susah nak dapatkan 50,000 direct purchase ataupun direct contract. 15% from 50, maknanya lebih kurang dah berapa? Lebih kurang RM7,500. Itu belum tolak lagi yang lain lah, kata 7,500 maksimum dia boleh dapat. Apa ada nilai pada 7,500? Kadang-kadang projek tu buat atas bukit dan sebagainya. Dulu 50,000 23 tahun lepas, sekarang pergilah 100,000. Harga kereta pun dah naik, harga hantaran kahwin pun dah naik. Jadi mana ada rendah dah. Jadi kita kena tengok betul value semasa. Tapi impact ni besar kerana satu Malaysia mengamalkan proses yang sama. Jadi kalau diubah nilai ni pada 100,000, bukankah ia memudahkan pemberian projek? Jadi tak adalah berlaku kekalutan dalam pihak kontraktor kecil-kecil ni nak pergi cari lesen dan sebagainya kerana nak bid for that 100,000 punya projek. Kesian kontraktor kecil-kecil ni, mereka nak pergi pada yang kecil-kecil ni, dia tak pergi pada besar-besar. Jadi saya rasa perkara kecil-kecil ni perlu dilihat, sebab tu kerjasama dalam memberi buah fikiran kepada kerajaan seperti Kementerian Kewangan dan disalurkan through kami, kerana Governance Integrity Anti-Corruption Center GICC itu telah diserapkan di bawah SPRM sekarang, di mana menjadi tanggungjawab saya sebagai ketuanya dengan bahagian berkenaan untuk melihat kepada isu-isu governance dan tata kelola umpamanya dalam hal procurement ni untuk diperbetulkan dan ditambah baik. Sebab over the time benda ni akan berubah masa ke semasa. Saya percaya
Di Sarawak ni pun saya bertanya dengan pengarah saya di mana bila melihat pada isu-isu procurement yang dihasilkan daripada siasatan ombudsman dan juga siasatan kriminal, dia sebenarnya bukan kerana ruang dan peluang saja tentang rasuah ni, tetapi kerana birokrasi yang terlalu ketat tu yang menyebabkan pihak-pihak yang katakan ada interest untuk mendapatkan projek itu akan mencari jalan bagaimana untuk ni. Satu lagi isu tentang proses lama yang lapuk ni tentang kawalan syarikat-syarikat yang monopoli. Tidak ada undang-undang yang boleh melarang, kalau misal kata Nisa ada pergi kutip dalam satu dewan ni semua lesen syarikat bagi masuk. Dan then you bayar kat mereka ni katalah 2%, 3%. That actually is not wrong under the law. Proxy, menggunakan proxy. Yes. Whatever term you use, apa terma digunakan, dalam hal ni dia bukan satu kesalahan. Belum ada lagi mekanisme yang sesuai yang dikenakan oleh kerajaan untuk menangani isu monopoli ni. Jadi bila masyarakat bising-bising, kami masuk SPRM buat intervention menyiasat perkara ni dan kita kemukakan. Jadi ini angle-angle ataupun ruang-ruang yang perlu dilihat dalam kita nak membetulkan, nak ke arah untuk betulkan governance. Sebab itu saya kata kalau nak wujudkan budaya saja tanpa kita membetulkan sistem proses ni supaya ada panduan pada orang, budaya tak akan wujud. Baik, Tan Sri, kita akan berehat sebentar. Tetapi nanti antara soalan yang kita akan lontarkan kepada Tan Sri ni, kita ingin mengenali apakah benda yang semestinya morally wrong is legally wrong. Sementara itu kita akan berehat sebentar, Nisa. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya dalam Dialog TVS. Okay. Baik, bertemu kembali dalam Dialog TVS, pentas diskusi anda, dan pada kali ini kita membawakan topik integriti sejauh mana ketulusan dinilai. Najib, sebelum kita berhenti rehat tadi, Tan Sri Azam Baki ada menyentuh mengenai dengan National Anti-Corruption Strategy yang akan dilancarkan nanti, which is strategi ini ataupun plan anti rasuah ini akan diperbaharui menurut kata Tan Sri kalau setelah lama dilihat semata-mata hanya untuk membasmi rasuah di negara ini. Dan antara yang ingin kita sentuh sebenarnya Tan Sri, selain daripada contoh Tan Sri beri mengenai procurement, adakah mungkin gaji yang diterima yang mendorong kepada penjawat awam khususnya untuk terdorong mereka menerima suapan ini, Tan Sri? Pandangan pasukan kami, kita membuat pendidikan. Among other things that yang kita dapati, memang kalau cara tradisionalnya daripada dulu hingga sekarang, sebab berlakunya isu rasuah dan sebagainya ialah kerana antara lain kerana ketamakan dan sebagainya. Tapi jangan lupa, ada juga yang mana isu ini melibatkan kerana kekangan hidup, kesempitan hidup. Dan akhirnya mereka macam neutralizing the act, mengatakan benda tu halal untuk dibuat. Ini ada dalam kajian kriminologi. Di mana sebagai contoh ya, dulu pernah berlaku satu ketika di sebuah tak silap saya di UK. Perempuan-perempuan ni dikidnap untuk melacur. Akhirnya mereka mengatakan tak apa, tak payahlah nak kekang kami, kita akan melacur secara sendiri kerana ini satu bentuk kehidupan. So dia neutralizing the act. Ini kes matlamat menghalalkan cara. Exactly. So mula-mula atas kesempitan hidup. Jadi akibat tekanan hidup tu maka mereka terdorong. Bukan kata didorong. Terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang tak boleh. Sebenarnya benda ni berkaitan dengan kalau cakap Islam, iman lah. Kalau kuat imannya dia tak ambil. Jadi bukanlah berlaku pada semua. Jadi perkara-perkara ni bukan sahaja berlaku kepada mereka yang terlibat dalam hal-hal berkaitan dengan procurement, termasuk juga enforcement. Jangan lupa. Sebab tu enforcement corruption, tak terkejut bila katakan IGP baru ni bagi warning kan. Keluar dalam saya tak merujuk kepada benda lain. Rakan saya Tan Sri IGP memberi warning, memberi amaran kepada pegawai. Kenapa bagi amaran tu? Kerana dia dapati dah mula macam tak terkawal. Walaupun petty corruption. Dan dia pernah cakap dengan saya, benda ni kemungkinan banyak berlaku juga bila kesempitan hidup berlaku di bandar-bandar besar dan sebagainya. Kalau berlaku di Kuala Lumpur,
gaji seorang pegawai dalam kata 3,500 memang tak boleh survive. Dengan bayar itu bayar ni semua dah duit tak cukup, akhirnya dia daripada dia sepatutnya diikat perut. Islam mengajar supaya kita bersabar. Tetapi ramai juga yang terdorong kerana bila pihak-pihak ni menyuakan hal-hal berkaitan benda-benda suapan dan sebagainya, maka dia terdorong di situ. Ada juga yang memang PL dia memang meminta-minta. Yang ini memang ada, itu tak dinafikan. Tapi balik pada Puan Nisa punya persoalan tadi, memang betul. Satu faktornya faktor gaji. Sebab tu kerajaan dalam keadaan sekarang saya harap berlaku dalam tempoh terdekat ini di mana penyemakan gaji. Dasar gaji progresif. Dasar gaji progresif dan sebagainya berlaku kerana 10 tahun gaji kita tidak disemak. Penambahbaikan insentif kepada penjawat awam supaya kita nak mengurangkan aktiviti-aktiviti ini. Bermakna di sini, kalau sekiranya kita dah bagi semua tentang kenaikan gaji dan sebagainya, kalau masih juga berlaku, ini tidak boleh disalahkan siapa-siapa. Sebab itu bila saya katakan tadi, bila dah diberi ini semua ni, maka selepas itu promoting budaya baik, integriti dan sebagainya, barulah boleh masuk. Kalau kita tak selesaikan isu-isu contoh gaji, isu tentang procurement, isu tentang proses dan sebagainya, macam mana kita nak wujudkan budaya? Ini perkara yang basic ni kena settlekan. Kalau gaji, sebenarnya kalau tanya saya, memang gaji satu perkara penting. Kalau gaji tak cukup diberikan kepada pekerja oleh majikan, kecenderungan pekerja untuk melakukan kesalahan seperti mencuri dan sebagainya adalah tinggi. Baik, pasti kita lihat salah satu benda yang saya hari itu berkesempatan untuk berbicara dengan salah seorang kawan saya lah, agensi penguatkuasa juga. Jadi saya tunjukkan kepada dia salah satu video TikTok berkenaan dengan big boss dia orang tu lah. So respon dia Tan Sri, ni saya cakap terus ni dengan so kita tengok respon Tan Sri macam mana. Dia kata dia orang senang lah cakap gaji puluh-puluh ribu. Kita di bawah ni makan pun tak cukup, anak sekolah pun tak cukup. Dia orang sembang dia lebih. So respon Tan Sri kepada kenyataan dalam kajian rasuah. Ada di mana peringkat bawahan melakukan rasuah ni kerana menjadi ikutan oleh kerana pihak atasan melakukannya. Di mana umpama kalau katakan ikan kepala busuk, bawahnya akan busuk. Yang ini saya tak nafikan. Contoh yang tak baik ditunjukkan. Yang ini perlu diberhentikan kerana kalau seseorang yang kata bos itu tidak menunjukkan exemplary yang baik, di mana saya tak tahulah kalau katakan seorang pegawai kerajaan yang tertinggi, dia sepatutnya dia menunjukkan contoh yang baik, tidak mahu dimewah-mewahkan. Sebagai contoh, kalau datang ke Kuching ni, kan, tak payahlah berderet-deret kereta nak menjemput dia. Okey. Lepas itu nakkan jamuan makan besar-besar. Kemudian hotel nak dibayar. Karaoke ni nak dibayar. Karaoke yang juga. Karaoke tu ada entertainment. Entertainment. Ini semua adalah perlakuan yang hodoh. Saya terus-terang cakap, saya tak suka benda-benda gini. Ada juga Tan Sri, maaf Tan Sri, ada juga dikatakan SPRM ni seolah-olah mencari salah mereka ikan-ikan bilis sahaja ni. Bagaimana dengan ikan-ikan jerung? Saya tahu tadi, kalau track record saya lah. Saya ni simpan segala track record tentang kalau kata masih lagi kata ikan bilis yang mana? Mata biru. Saya boleh tunjukkan ni ikan jerung banyak. Track record saya 2015 hingga ke sekarang. Saya dah berkhidmat dengan pelbagai orang-orang besar. Okay, ada yang Perdana Menteri Bantan pun pernah dituduh. Ada yang daripada pihak yang dikatakan opposition pun dituduh. Sebelah sini pun ada dituduh. Jadi saya semua track record tu saya ada. Sekarang saya minta lah, mana senarai yang ikan bilis yang saya nak tengok. Kan saya dah umumkan bahawa kita kena fokus. Strategi kita, the way you doing things have to change. Sebab itu saya di SPRM, saya tidak menuntut kerajaan. Kalau tengok statement saya, untuk penambahan pegawai begitu banyak. Yang penting adalah metodologi yang you gunakan. Mekanisme apa? Dengan kekuatan yang ada. Kalau you nak memaksa kerajaan, sebagai contoh, tambah pegawai, tapi cara kerja you tak betul, tak guna juga. Jadi kita kena tahu limitationnya. Jadi kami ni bukan satu agensi nak cari salah orang, tapi kita fokus kepada strategi yang betul. Strategi kami ialah untuk mengurangkan dan mengekang keterisan. Keterisan boleh dua perkara. Satu, cukai tidak dikutip, hasil tak dikutip. Yang kedua, berlaku kehilangan kos, inflation of cost. Bagi contoh projek
dinaikkan sebagai 20%, 30% kerana nak bayar rasuah di pihak ni. Yang itu yang kita nak kekang. Ini yang kami nak kan. Kalau dapat, kita akan siasat mereka ni. Sebab tu SPRM saya terang cakap, kalau kami dapat maklumat yang bernas, kita akan siasat tanpa lubang cacing. Walaupun kes dah lama pun. Walaupun kes dah lama. Bercakap mengenai siasatan ni, Tan Sri, apa cara siasatan diraja? Kenapa sehingga siasatan diraja itu RCI ke? Ya. RCI ni saya tak tahulah nak komen kerana ini adalah keputusan kabinet berkaitan satu isu. Yang isu tu adalah melibatkan public interest. Dan kerajaan yang memerintah ketika tu dia menilai tentang keperluan RCI itu dijalankan bagi tujuan untuk memaklumkan kepada masyarakat. Kerana begini, masyarakat yang bising, kalau saya pemerintah lah, saya pun under stress. Masyarakat bising tentang satu isu, sehingga isu tu dimainkan sampai kan kata tidak ada jawapan. Kerajaan memberi jawapan, masyarakat bercakap sebaliknya. Ahli-ahli politik bercakap sebaliknya. Jadi mungkin itulah keperluannya diadakan RCI untuk menunjukkan satu kebenaran apa puncanya berlaku dan apakah solution yang nak, ataupun cadangan nak diberikan oleh panel RCI itu berdasarkan siasatan. Kerana RCI ini adalah penyiasatan tu. Penyiasatan yang mengumpul maklumat daripada orang ramai dengan dipanggil saksi-saksi. Banyak RCI sebelum ni kan. Contoh dulu saya pernah juga terlibat RCI melibatkan isu tentang audio seorang hakim dikatakan bercakap dan sebagainya. Maka dia jadikan RCI kerana nak tahu suara siapa tu. Tapi Tan Sri, ini juga menimbulkan satu keraguan lain. Apakah siasatan daripada SRM tidak mencukupi ataupun tidak cukup menyeluruh? No, RCI tu pada saya kalau relevan ketika tu perlu dijalankan kerana siasatan kriminal adalah tujuan untuk bawa ke mahkamah. Dia takkan melampaui lebih daripada hal-hal yang kata side story. Implikasi lain ya? Ya banyak benda-benda lain. Jadi di bawah RCI ni boleh bertanya apa juga soalan yang relevan untuk RCI berkenaan. Ya, baik. Kita sering mendapat feedback ini bahawa SPRM ini kenapa menyiasat ini, kenapa dia buat begini, kenapa menyita ini, apa kuasanya merampas ini. Jadi Tan Sri, saya ingin bertanyakan berkenaan dengan jangkauan kuasa SPRM ini apa sehingga ke tahap mana sehingga boleh merampas ini, merampas itu, contohnya menyita dan sebagainya. Saya tak ada nak berbangga tentang kuasa, tapi begini, saya selalu mengatakan my statement always consistent. The responsibility given to us, to me as a chief commissioner, tanggungjawab saya adalah kepada rakyat. Saya pernah ditanya dalam satu international forum bila saya bercakap tentang topiknya tentang intelligent undercover operation, yang mana kita menggunakan intelijen bagi tujuan kita plan intelijen untuk membuktikan satu ni. Hampir semua dan dewan tu mereka daripada luar negara mengatakan this is a violation of a human right. Saya jawab simple je. So you are talking about the criminal rights. How about the public rights? So the same stand saya sampai sekarang, saya bertindak adalah untuk kepentingan rakyat. Yang bercakap tu adalah mungkin atas agenda mereka. Saya bercakap tentang agenda rakyat Malaysia. Kalau kata duit dicuri, your money. Betul. Your father's money before that. I think it's my responsibility to investigate until the end. Then I will say that this is the end of the case. Bahawa inilah hasilnya yang kita boleh, kalau katakan tak boleh lah. Tapi usaha mesti dijalankan. Jadi by all means, kita gunakan kuasa ni untuk menyiasat. Banyak yang tak suka bila kita buat freezing, kita buat arrest. Memang ramai tak suka. Tapi to be frank, kebanyakan pengadu lebih percaya kepada SPRM dalam membuat tindakan ni berbanding dengan agensi-agensi lain. Kerana kita pergi to root cause of the case, of the issue, sampai kita boleh selesai. Sebab SPRM ni kita bukan saja menyiasat tentang isu kriminal ataupun kita cuba kembalikan harta-harta tu, kita juga melihat kepada sistem dan prosedur yang dah lapuk untuk kita menasihatkan kepada kerajaan. Di bawah Seksyen 7 Akta kita very clear mengatakan selain daripada kita menjalankan kerja-kerja operasional, SPRM juga bertanggungjawab untuk menasihati. Di situ ringkasnya menasihati agensi kerajaan tentang sistem dan prosedur untuk mengelakkan berlakunya peluang dan ruang rasuah. Okey,
Najib, kita nak tanya juga, nak sentuh juga mengenai mereka yang memberi maklumat ini yang sehingga mendorong kepada siasatan dijalankan. Tapi kita gantung dulu soalan ni, kita akan berhenti rehat sekali lagi. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya dalam Dialog TVS. Okey. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik, ya. Hati-hati madu, Cik. Baik, bertemu kembali dalam Dialog TVS. Okey, Tan Sri, sebelum kita berhenti rehat tadi, kita gantung soalan berkaitan dengan keselamatan pemberi maklumat ini. Sejauh mana keselamatan mereka, Tan Sri? Jaminan daripada pihak SPRM sendiri. Dia bila cakap pemberi maklumat ni kena faham ya. Pengadu lain pemberi maklumat lain. Okey, pengadu ni mereka yang datang, katalah puan terlibat, katalah orang minta duit. You have to report. Then you come to MACC or balai polis untuk buat aduan. Itu pengadu. That one directly involving you. Bila cakap maklumat ni, ada dua kategori. Pertama, memang dia datang nak cerita pasal satu perkara berlaku. Bila pergi kepada SPRM, kami bagi dua pilihan. Puan atau Tuan Najib nak mengadu ni, nak cerita saja ke? Okey. Kita consider sebagai pemberi maklumat saja. Okey. Your identity, everything will be secure. Akan dilindung. Dan under MACC Act memang ada provision di mana pemberi maklumat adalah dilindungi. Dan kalau kami pula membocorkan, salah kami pula. Itu jaminannya. Yang kedua, as a whistleblower. Whistleblower ni dia bawah Whistleblower Protection Act 2010. Aktanya ada. Kelebihannya ialah kalau katakan EO datang membuat kata I nak jadi whistleblower. Kalau benarnya maklumat tu kena dengan bawah bidang kuasa kami, kita akan daftar you all sebagai pemberi maklumat yang dilindungi bawah whistleblower. Kalau sekiranya ada tindakan oleh mana-mana pihak dipanggil tindakan tidak wajar, Detrimental Act on you by any party in relation kepada maklumat yang diberikan kepada SPRM, maka ada remedinya. Antaranya kita katakan you kena buang kerja kerana tu, you boleh reinstate balik. Pernah berlaku contohnya satu agensi besar lah yang mana pengurusan mengambil tindakan terhadap pemberi maklumat tu. Maka kita siasat hasil pada aduannya, that agency has to pay compensation and then have to reinstate dia balik. Kena ambil dia kerja balik. Jadi protection ni dari segi remedy memang ada. Keselamatan ni bergantung supaya jangan benda dibocor saja. Kalau kadang-kadang minta maaf cakap, yang banyak bercakap ni ialah pemberi maklumat. Kami tak bercakap. Dia lah kadang-kadang balik kampung cerita kat orang, I dah pergi SPRM. Bangga dah saya. Dia sebenarnya pada mulut dia. Lepas tu bila benda dibocor, dia kata, ni ada dah budak-budak SPRM pergi cerita kat orang. Tanda. Very sorry, kalau from my track record, mungkin adalah berlaku satu dua yang budak-budak saya yang nakal-nakal ni. Tapi generally hampir kesemua pemberi maklumat adalah terpelihara. Bagaimana pula mereka sekarang ni, kita tahu zaman teknologi, social media sangat memberi kuasa. Lately ni kita selalu tengok mereka yang macam Tan Sri cakap, yang dibuang kerja, tak puas hati dengan majikan, yang dirasakan ada keterisan whatsoever, akan meluahkan perasaan dalam social media, kemudian dia tag kepada SPRM. Adakah itu dikirakan sebagai tindakan akan diambil ataupun dikira sebagai pengadu atau bagaimana? Kita akan value that information. Kita ada cara kita. Kadang-kadang kita tahu sengaja saja dia ada-adakan. Cara penulisan tu pun kita tahu. Dan kita juga ada network.
Kalau kadang-kadang setakat bercerita yang tak ada kena-mengena kami tak ambil, tak berkisahlah. Katalah Puan sendiri masuk dalam social media, unknown, anonymous. Kebanyakan semua tak tahu siapa pun. Betul. Kami pun tak ada nak backtrack siapa dia ni yang punya account ni. Tapi yang penting adalah tentang story dalam tu. Sebabnya lazimnya pemberi maklumat satu dunia takut nak menampilkan diri. Bukan saja di Malaysia. Pergilah kat mana, ke negara Eropah pun sama cerita dia. Itu saya boleh share. Jadi maklumat-maklumat yang ada dalam social media ni, kami ada bahagian persikan yang menilai maklumat-maklumat itu. Kerana maklumat-maklumat ni kadang-kadang sama dengan dalam public domain lain. Dia sebenarnya ada AI kita pun yang boleh mine the data. And then we can see actually in the market, social media, people be talking about the same issue. So there will be another step. Our intelligence will start verifying that information. He have to act fast. Sebab saya takut kadang-kadang dia menyebabkan kehilangan duit dah. Betul. By the time tu duit dah hilang, kita baru nak masuk. Rugi. Kataupun benda dah berlaku, we need to act fast to trace back the money and to bring back the money. Tapi selain daripada itu, Tan Sri, kita ingin bercakap berkenaan dengan pengisytiharan harta yang sering diwar-warkan sebelum ini, Nisa. Betul. Kepentingan pengisytiharan harta dalam pentadbiran awam, Tan Sri. Okay. Saya fokuskan kepada ahli pentadbiran awam lah. Pada tahun 2019 dahulu, apabila NACP diperkenalkan, National Anti-Corruption Plan, one of the requirement kepada dan dikeluarkan kod etika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana mewajibkan semua ahli pentadbiran awam, bermaknanya menteri, kabinet, dengan dia punya sekpol dia, setiausaha politik dia, kena mengisytiharkan harta. Mereka ni tergolong sebagai ahli pentadbiran awam, definasi di bawah perlembagaan. SPRM diarahkan untuk menyediakan platform bagi pengisytiharan harta berkenaan. Dalam tempoh 3 bulan akan dipaparkan. Timbul isu kemudian, komplain daripada ahli-ahli berhormat dulu, dah usah sekarang, dulu mereka mengatakan macam tak fair. Sebab borang yang disediakan ketika tu untuk mengisytiharkan nilai semasa. Jadi persepsinya, kata Najib sebagai ahli kabinet, beli dulu tahun 1990, sekarang 2018. Nilai beli ketika tu 500,000. Sekarang dah jadi 50 juta. Orang kata Najib is a super millionaire. You know. Padahal dulu duk 500,000 je, Tan Sri. Yes. Jadi baru-baru ni atas arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita telah mencadangkan satu mekanisme baru yang lebih praktikal. Antaranya lah kita buangkan kolom tentang nilai semasa. Ini antara kemungkinan besar akan dipersetujui lah. Jadi bila kata benda ni dah tentang program penyiaran data ni dah dipersetujui, maka akan diisytiharkan oleh Yang Amat Berhormat lah kemudian. Tengok macam mana finalize dia, tapi lebih praktikal, dan kemudian dia akan diisytiharkan, akan dipaparkan dalam website. Semua orang kena, kalau ikut kod etika tu, dalam tempoh 3 bulan selepas di masing-masing memegang jawatan sebagai ahli pentadbiran awam, perlu mengisytiharkan harta kepada SPRM untuk dimasukkan dalam platform website kita. Tapi Tan Sri, kalau kita lihat percanggahan pendapat itu tadi, yang dicanggahkan itu ialah berkenaan dengan nilai harta. Tapi di sini SPRM bukan melihat kepada nilai sahaja. Kita melihat bagaimana mendapat wang untuk membeli. Itu saya kena betulkan. Based on penyiaran harta tu bukan membolehkan kami untuk menyiasat harta seorang itu. Kita nak menyiasat harta seorang itu, mesti ada allegation, mesti ada satu tomahan yang membolehkan kami menyiasat. Contoh, kalau Najib salah seorang pada ahli pentadbiran awam, mungkin isytihar. Jadi maknanya SPRM nak siasat semua orang ke, termasuk you. Tak fair. Undang-undang tak membenarkan. Di bawah akta kami ada limitation. Semua orang tak faham tu. Dia ingat kami ada segala kuasa dalam dunia ni. Siapa punya harta kami suruh isytihar. Tak. Dalam kes di mana seorang nak disiasat, yang sedang disiasat di bawah akta kami, baru membolehkan kami compel you under section 36 of our act 2009 to declare your asset to us. Jadi bukan ini satu kuasa mutlak SPRM. Kalau tidak nanti kami terlalu powerful. Semua orang harta kita boleh
So declare, mesti ada, kalau dari segi mekanisme dia, kena ada report, kena ada aduan, and then kita dah evaluate aduan tu, memang ada reasonable suspicion that you committed some crime, and then barulah kita compel you to declare your asset. Adakah ini terpakai dengan kes high profile yang sedang disiasat sekarang? Saya tak boleh membelakangi undang-undang. Ya. Under rule of law, saya kena ikut undang-undang tu. Sebab yang menandatangani surat untuk declare asset tu saya seorang. Setakat ini. Di bawah section 36 tu. That is the policy. Tapi bagaimana Tan Sri memastikan that nobody is victimized? Ya. Memastikan tiada yang menjadi mangsa tuduhan, sekadar tuduhan. Mekanisme kita akan betulkan. Sebab tu sebelum sesiapa nak diarahkan untuk declare asset, kalau on relation to pertaining to declaration of asset lah, mesti mendapat approval daripada Ketua Pusurujaya. Saya hampir semua declaration of asset saya sign untuk compel. Sebab tu saya value information tu. Dan kalau kena sue, sebenarnya saya kena sue. Baru saya kena sue lah oleh Tun Daim. Tun Daim sue saya. Kerana pada dia act of Chief Commissioner is wrong. Kan? Saya boleh cakap sebab dah dimasuk dalam mahkamah. Dia file injunction dan sebagainya. So we have to fight for that lah. Persoalannya mungkin singkat saja Nisa, sebelum kita berhenti rehat. Kenapa mengambil masa terlalu lama? Ya, betul. Saya nak tanya kenapa baru sekarang? Saya tak nak komen lah tentang kenapa dulu. Saya boleh jawab ialah sekarang ni menjadi tanggungjawab saya. Dulu saya kemungkinan saya tak berkesempatan. Betul. Jadi cerita sekarang ni saya berkesempatan. Saya kena jalankan tanggungjawab Kena saya. buat lah Tan Sri Saya kena buat lah. Could be this my last lap before I retire lah. Baik. Okey, Nisa. Menjawab soalan. Dan kita akan berhenti sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya dalam Dialog TVS. Jangan ke mana-mana. Okey, kita jumpa sekali lagi dalam Dialog TVS. Ini merupakan, kita sudah hampir tamat sebenarnya Nisa, tapi ada sedikit lagi yang perlu kita tanyakan bersama dengan Tan Sri Azam Baki, Ketua Pusurujaya SPRM. Tan Sri telah berada di dalam SPRM ataupun Badan Pencegahan Rasuah dari 1984, BPR ya, 1984. Jadi saya kira perbezaannya pasti ada. Daripada bentuk cabarannya, daripada bentuk-bentuk jenayahnya, perjalanannya, dan agensi itu sendiri daripada BPR kepada SPRM pastinya telah berkembang. Jadi mungkin Tan Sri boleh kongsikan 40 tahun. 40 tahun. Saya masuk pada 1984, iaitu 17 tahun selepas BPR ditubuhkan. Maknanya saya ni generasi kedua. So generasi kedua ni bila saya masuk sebagai generasi kedua, saya berpeluang untuk mendapatkan belajar, mendapat pandangan daripada mereka yang senior. Sebab yang masuk pada tahun 1967 tu masih ada lagi berkhidmat. Masih ada lagi. So I have the opportunity to talk to them and learn from them. Okey, cara ringkasnya evolusi dalam ini saya jangan rujuk pada mana-mana buku. Evolusi dalam mengenasuah dalam negara kita ni saya bagi kepada 4. Fasa pertama ialah 1967 di mana BPR ditubuhkan, kemudian pernah menjadi Biro Siasatan Negara pada 1972 sehinggalah pada tahun 1980. Itu fasa pertama. Ini adalah di mana ketika itu relevansi BPR dan tindakan BSN ketika itu melibatkan kes-kes melibatkan penguatkuasaan dan juga melibatkan ahli-ahli politik. Ketika itu tidak melibatkan banyak isu-isu pembangunan. Evolusi yang kedua 1981 di mana Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Di mana kita melalui zaman pemodenan, industrialization, share market, ekonomi kita boom and so forth. Ini evolusi kedua, fasa kedua 1981 hingga 2003. Kemudian Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri. Itu evolusi yang ketiga. I mesti that Pak Allah is about continuation daripada Dr. Mahathir. Fasa keempat,
fasa cuci pinggan mangkuk di mana SPRM ditubuhkan dengan set yang baru, struktur yang baru, undang-undang yang baru berdasarkan daripada pengalaman kita dulu. Yang dulu di mana pada kita dah mula tak relevan dah. So we need new structure, new law and new way of doing things. Antaranya ialah tentang independency of MACC. Jadi banyak ketika tu masyarakat dah bercakap. Masa tu social media dah mula berkembang. Bercakap tentang independensi. So kita mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Abdul Rahman Badawi supaya ditubuhkan struktur baru di mana MACC dipantau oleh 5 panel. Tak ada dalam dunia ni di mana agensi anti-graft macam kami ni dipantau oleh 5 agensi, 5 panel sorry. All of them are independent people. Setiap panel tu consisting about 7 people. 7 kali dengan 5, 32 orang, 35 orang. Memantau SPRM. Dari segi aktiviti kita, tindakan kita dan sebagainya. Kemudian, kenapa saya kata ni proses cuci pinggan mangkuk? Kerana perkara-perkara yang kita rasa banyak tak ditangani ketika 1980-an hingga ke tahun 2008 perlu ditangani. Salah satu daripada isu rasuah yang berlaku ketika itu menyebabkan kejatuhan banyak negeri di bawah Barisan Nasional. Ketika itu, saya bukan menyokong Barisan Nasional, tidak. Tapi that is the indicator. Di mana Barisan Nasional tak silap saya hilang 5 negeri. Betul. Kerana isu rasuah tak ditangani dengan begitu baik. Jadi Perdana Menteri kita itu merasa Pak Allah merasakan tanggungjawab dia sebagai Perdana Menteri untuk membetulkan keadaan. Dan evolusi ni berterusan sekarang ni, proses cuci pinggan mangkuk ni. Sebagai contoh saya nak relatekan tentang bagaimana manusia-manusia yang wujud ketika itu mahasiswa yang akan memegang tampuk pemerintahan. Tahun 2003 mereka ni mengatakan kita boleh menghalau cara, ambil rasuah asalkan benda ni pada dia boleh. Nampak tak? Morally is betul wrong and then your act actually dia kata is right. Ya. Jadi mereka menghalalkan cara ini nak dibetulkan minda ni. Jadi tugas kami masa tu ialah untuk membetulkan ni. Sebab tu kita paksa melakukan tindakan penguatkuasaan yang agresif. Banyak betul cara-cara kita gunakan selain kemudian kita beralih kepada enforcement plus integrity and good governance. Yang ini saya boleh simpulkan di mana perbezaan dulu hingga sekarang banyak yang kita dah ubah. Kalau katakan perubahan di segi cara kita menjalankan penyiasatan, kita dah pergi kepada penyiasatan yang melibatkan financial crime ataupun economic crime. Kes-kes yang mana yang dipanggil corruption related offences. Kita embark on that sekarang ni. Sebab tu kita kurangkan, kalau kita nak lebih efektif, kami terpaksa kurangkan kes-kes yang kecil-kecil ni. Ini eloklah kita rujuk kepada jabatan-jabatan berkenaan. Kita tumpukan kepada kes-kes yang melibatkan kehilangan yang besar. Itu saya boleh simpulkan perbezaan dulu hingga sekarang, baik dari segi operational ataupun preventionnya. Even prevention sekarang ni, SPRM, kita ditanggungjawabkan dari segi melihat pada isu governance, isu tata kelola, isu integriti pegawai-pegawai awam, termasuk juga ahli-ahli pentadbiran awam untuk diperbetulkan. Dari segi visionnya, dari segi drive-nya datang pada seorang pemerintah, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia memberi kata dua, sesiapa saja melakukan rasuah, tak kira sama ada itu daripada kalangan ahli pentadbirannya, dia kata go ahead, I don't care. That is the orang kata tu satu iltizam yang tinggi. Saya ingat lagi kata arwah Harun Hashim, the first Director General of BPR at the time in 1967. Dia kata, if there's no political will, kan what may you nak cakap apa, it won't work. Tidak akan jadi apa pun yang you rancangkan. Jadi dia kata semasa dia jadi ketua pengarah ketika itu, dia diberi segala kebebasan oleh kerajaan ketika itu untuk bertindak kepada siapa saja tanpa memilih kasih, tanpa pilih bulu. Ini yang berlaku sekarang pada saya, kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia kata go ahead to who involved, even this my friend, my cabinet members, you go ahead. That is the political will that every country needs. Baik, Tan Sri, mungkin tadi Tan Sri mungkin boleh saya kembali kepada apa yang Tan Sri cakap tadi. Tan Sri cakap berkenaan dengan kegagalan menangani rasuah itu. Ya.
apakah maksud gagal menangani ini? Apakah maksudnya tindakan tidak diambil Dia bukan gagal. ataupun bagaimana? Gagal tu ya kerana kelekaan. Kelekaan. Cakap bahasa mudahnya kita leka dengan kebendaan. Maka kita lupa tentang perkara pokok tentang isu integriti. Sebab itu mungkin saya tak faham agama sangat, tapi banyak ahli-ahli ulama mengatakan kita boleh mengejar kebendaan tetapi jangan lupa kepada keagamaan. Jadi saya rasa kemungkinan ketika tu manusia di Malaysia ni mengejar kebendaan untuk mencapai kejayaan tanpa datang keberadaan bersamaan dengan integriti. Integriti ataupun bercakap tentang integriti hanya mainan mulut saja tetapi Mainan tidak mulut. masuk dalam jiwa. Bila tak masuk dalam jiwa ni dia tak akan jadi integriti tu sebagai satu amalan hidup. Yang ini kena diperbetulkan. Bukan senang sebenarnya kita nak meningkatkan integriti manusia ni. Bukan senang. Kerana manusia yang ada sifat untuk melakukan jenayah ni bukan mudah untuk kita kawal. Dia akan sentiasa cari jalan untuk melakukan kesalahan. Tan Sri, gagal kerana leka kepada kebendaan. Adakah ia melibatkan projek mega yang berlaku pada sepanjang tahun? Dia bukan projek saja, is opportunity. Tak semestinya projek. Kalau you ada kuasa dan you leka, dia nak melakukan kesalahan tak semestinya projek. Di mana bila ada kuasa tentang enforcement pun boleh. Kalau katakan dia tidak ambil tindakan terhadap berlaku penyeludupan, dia tidak melakukan tindakan kerana tindakan tentang isu subsidi misal kata, hasil negara tak dikutip dan sebagainya, itu enforcement. Enforcement negara kita ni besar, dia punya margin dia. Bukan procurement saja. Procurement yes, salah satu daripadanya di mana projek-projek besar masa tu mega projek terbentang luas. Dan ketika tu opportunity. Salah satu pada kajian rasuah ialah berlakunya rasuah kerana berlakunya ruang dan peluang yang besar. Dan di situ manusia boleh gelap mata. Ini tak ada siapa pendorong pun, dia sendiri gelap mata. Dari siapa orang boleh gelap mata sendiri? Mungkin berkenaan dengan apa yang Tan Sri cakap tadi, mungkin sekarang ini Tan Sri, saya kira harus tanya ni. Kes yang salah satu kes yang berprofil tinggi sekarang ini berkenaan dengan kes bekas ahli politik yang masalahnya kes ini telah mengambil masa selama 40 lebih tahun Tan Sri. Jadi soalannya kenapa hanya sekarang tindakan diambil Tan Sri? Seperti jawapan saya tadi, kenapa sekarang ni tanggungjawab saya. Kalau yang dahulu katakan mungkin ada kekangan, tapi pada saya kena jalankan tanggungjawab saya. Kalau saya tak buat, saya akan bagi soalan pada Puan Nisa dengan Najib. Satu hari you akan kata kenapa masa KPS pada tu dia tak buat. Saya tak mahu terbabit bab tu. Betul. Okay. Jadi saya kena buat lah. Sama ada berjaya atau tidak nombor dua. Tapi I already put my effort on that. Saya kena usahakan benda ni. Kalau saya percaya bahawa satu kesalahan telah berlaku dan wang rakyat perlu dikembalikan, itu menjadi tanggungjawab saya. Siapa-siapa pun boleh bercakap, tapi yang nak menjawabnya sekarang ni saya. Dia nak menyiasatnya kami. Yang kena samanya saya. Kita tengok sekarang ni ada satu kes berprofil tinggi sedang disiasat. Adakah next akan ada lagi Tan Sri? Saya tak nafikan sebab could be dia berdasarkan pada information, berdasarkan pada maklumat. Dan mereka yang di luar sana yang ada akses kepada information, kami tak ada akses kadang-kadang information tu. Benda dah berlaku lama. Dia datang memberitahu. Saya tidak boleh menolak. Kalau sekiranya mereka datang memberi maklumat kepada kami. Berdasarkan maklumat dan informasi, kalau macam kes yang sedang disiasat ini adalah yang dah lama, adakah maklumat itu maklumat yang lama ataupun baru? Tan Sri? Tak, dia peristiwa yang lama. Kita generasi baru ni tak tahu. Betul. Saya tak tahu, bolehlah saya hidup zaman tu tapi saya tak terlibat dalam sistem tu. Betul. Tapi tindakan memang kena diambil lah Tan Sri. Tetap Itu diambil. tanggungjawab saya. Baik Tan Sri, mungkin ini soalan kita yang terakhir. Penutup. Tan Sri berada di dalam satu tampuk kepimpinan agensi yang cukup sensitif ini Tan Sri. Dan saya kira cabarannya pasti ada, tekanannya pasti ada. Bagaimana Tan Sri menangani tekanan dalam diri itu untuk cabaran, kekangan ini yang saya kira cukup besar. Saya tak pernah makan ubat stress pill. Saya tak pernah makan apa-apa ubat penenang jiwa dan sebagainya. Tak ada Tan Sri. Tak ada. Saya rasalah saya boleh absorb to the situation yang mana saya memikirkan kalau ini tanggungjawab saya, kenapa saya nak perlu stres sampai tak boleh tidur. Jadi saya kena, yang pentingnya saya kena move on. Saya kena be strong because my officers, they will follow me. Betul. If I'm not strong, and then
saya punya tindakan tu tak konsisten, maka tak ada satu tauladan yang saya boleh tunjukkan. Jadi macam mana caranya ialah pada saya ialah saya kena bercakap pada diri saya sendiri, mengatakan bahawa ini tanggungjawab, my responsibility. Itu saya pokok yang saya pegang. Kalau saya merasakan ini bukan tanggungjawab saya takkan buat lah. Ya. You suruh macam mana pun saya takkan buat. Sebelum kita menutup tirai Dialog TVS pada minggu ini, Tan Sri, pesanan Tan Sri kepada masyarakat di luar sana. Pesanan saya senang je. Kalau kita rasa kita sayangkan keluarga kita, sayangkan diri kita, sayangkan negara, senang cakap buat baiklah. Jangan buat perkara-perkara yang menyebabkan kerugian pada diri kita, kerugian pada negara dan juga memudaratkan orang ramai. Mencuri harta orang dalam apa cara baik, curi cara fizikal ke, curi cara kita menyalahguna kuasa ke, especially itu tanggungjawab saya, adalah satu perkara yang dikutuk. Jadi saya setakat boleh menyeru saja. Tapi sekiranya manusia-manusia ini masih lagi tak faham, ini tanggungjawab kita untuk menyiasat perkara ini. Dan cara mana kita nak memperbaikan negara kita sama-sama lah. Sebab itu kalau tanya saya, baik pihak NGO, pihak kerajaan, kita kena sama-sama untuk mewujudkan environment yang kondusif untuk semua orang, untuk mewujudkan satu proses peraturan yang baik supaya semua dapat patuhi. Kemudian kita mewujudkan budaya yang baik untuk kita semua. Barulah negara kita ni boleh dikatakan akan berjalan, proses tu akan berjalan dengan baik dan aman. Seperti Sarawak punya tema lah. Sarawak Aman Jaya. Maksud dia, example lah. maksud dia kalau kita buat baik, balasan dia baik lah. Betul. Tan Sri, Buat kalau baik, buat buruk, balasan dia buruk lah. Betul. Baik, dengan itu sekian dulu Dialog TVS. Terima kasih kepada Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya XPRM kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Dialog TVS, berkongsi cerita, pelbagai cerita yang kita dapat, Najib. Dengan itu sekian dulu. Jangan lupa kepada anda terus setia bersama kami, hantarkan pandangan dan cadangan anda di semua platform media sosial kami. Saya Khairunisa Kasnan. Dan saya Najib Imran. Semoga kita berjumpa lagi. Dengan itu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog TVS, pentas diskusi anda.